Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 15 April 2024 bersama saya Syairul Islam. Malaysia menuntut masyarakat antarabangsa mencari penyelesaian dan perdamaian di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan konflik di rantau itu menjejaskan keamanan dan ekonomi dunia. Selain itu, satu mesyuarat khas diadakan petang semalam bagi merangka beberapa langkah segera yang perlu diambil, termasuk keputusan membawa pulang rakyat Malaysia dari negara-negara berisiko. Antarabangsa tentulah menuntut supaya dapat dijamin penyelesaian kedamaian di Timur Tengah, kerana apa yang berlaku di sana akan menjejaskan keamanan dunia dan juga ekonomi dunia. Tambah beliau, ketegangan yang berlaku dilihat berpunca daripada serangan Zionis ke atas bangunan konsulat Iran di Syria sebelum ini. Serangan itu bukan sahaja merupakan tindakan provokasi, malah melanggar peraturan dan undang-undang antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu serta beberapa pegawai kerajaan bagi membincangkan situasi terkini di rantau Asia Barat. Jelas beliau menerusi laman Facebook, kerajaan kini memantau rapat kedudukan ekonomi pasaran kewangan termasuk impak ke atas negara. Kerajaan juga mengambil kira sebarang faktor yang mungkin memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Baik, terdahulu Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan kerajaan memantau rapat perkembangan di Asia Barat. Dalam kenyataan sama, Wisma Putra menasihati rakyat Malaysia di rantau terbabit untuk bersedia hadapi kemungkinan gangguan pada jadual penerbangan dan merancang perjalanan mereka sewajarnya. Ini susulan penutupan ruang udara di beberapa negara termasuk Iran, Jordan, Lebanon dan Iraq. Rakyat Malaysia di negara terbabit diminta sentiasa waspada dan mengikuti perkembangan semasa serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Rakyat yang memerlukan bantuan boleh menghubungi kedutaan atau ke konsulat Malaysia berdekatan. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak yang terlibat untuk mengelak dan berhati-hati agar tidak memburukkan lagi ketegangan di rantau Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan ia bagi meredakan persekitaran untuk menamatkan konflik terbabit dengan segera. Malaysia mengulangi objektif utama adalah untuk mencari keamanan dan penyelesaian kekal kepada nasib rakyat Palestin, bukannya memanjangkan lagi konflik. Tindakan Iran adalah sebagai tindak balas terhadap serangan bom awal rejim Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024. Baik, dalam pada itu, Jabatan Perdana Menteri dan Hal Ehwal Agama akan bekerjasama rapat dengan agensi kerajaan berkaitan bagi memastikan keselamatan jemaah Malaysia terjamin. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Agim Mohtar dalam satu kenyataan berkata, setakat ini tabung haji masih meneruskan persiapan bagi musim haji 2024 seperti yang dirancang. Menurutnya, konflik berkenaan sudah tentu meningkatkan ketegangan yang sudah pun berlarutan sejak lebih 7 bulan lalu akibat kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Beliau menyeru agar semua pihak kekal bertenang dan sentiasa merujuk kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih dari semasa ke semasa. Malaysia Airlines (MAS) akan mengubah laluan penerbangan antara Kuala Lumpur dan London untuk mengelak ruang udara Iran. Ini berikutan ketegangan yang semakin memuncak di Asia Barat. Selain MAS, syarikat penerbangan lain seperti Air India, Qantas Australia, syarikat penerbangan Jerman, Lufthansa adalah antara syarikat penerbangan pertama yang mengubah laluan penerbangan buat sementara waktu kerana kebimbangan konflik antara Iran dan Israel. Pada 1 April lepas, ancaman Iran terhadap Israel semakin meningkat berikutan serangan udara ke atas pekarangan kedutaan Iran di Syria yang mengorbankan beberapa jeneral tentera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak pernah meminggirkan mana-mana kaum, terutama kaum India. Jelasnya, keutamaan kerajaan adalah untuk menoktahkan kemiskinan. Di bawah kerajaan Madani, pelbagai program dirangka bagi membantu komuniti India. Saya tidak pernah untuk langsung. Apa isu? Apa keutamaan saya?
Saya tak peduli sama ada toke India, toke Cina, toke Melayu, berjaya juga. Saya peduli tentang majoriti di bawah. Sebab itu saya kata, yang pertama, letakkan kemiskinan. Siapa yang dapat faedah banyak? Orang miskin. Kebetulan dari segi jumlah Melayu, tapi dari segi nisbah di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, nisbah yang paling banyak mendapat manfaat ialah masyarakat India. Saya tidak lihat sedih tahu kalau mereka miskin tegak, dan harus dibantu. Tambah beliau lagi, kerajaan berjaya menyelesaikan hampir keseluruhan masalah kemiskinan Tegar tanpa mengira kaum di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor dan Pulau Pinang. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan bahawa Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra bukanlah satu-satunya medium bagi menaik taraf hidup masyarakat India. Hujan lebat berterusan hampir 2 jam bermula sekitar 4 petang semalam menyebabkan banjir kilat di beberapa kawasan sekitar Melaka. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Melaka, sebanyak 57 buah rumah terjejas setakat 9 malam tadi melibatkan ketiga-tiga daerah itu di negeri itu. Antaranya 6 buah rumah di Kampung Bukit Tambun, Kampung Bukit Balai dan Taman Murai Jaya di Durian Tunggal Alur Gajah. Turut terjejas 16 buah rumah di Kampung Gapam Jasin. Sementara itu di Melaka Tengah, kawasan terjejas melibatkan 35 buah rumah di Taman Melawis Bukit Beruang Sungai Putat dan Ayer Keroh Heights. 2 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Jabrun Ayer Keroh dan Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal bagi menempatkan penduduk terjejas banjir. Dalam pada itu, Jabatan Kerja Raya JKR Negeri memaklumkan penutupan Jalan Murai Jaya 1 Durian Tunggal bermula pukul 8 malam tadi. Perikutan jalan berkenaan terputus akibat banjir. Namun jalan berkenaan telah dibuka semula untuk laluan kenderaan pada pukul 10 malam tadi. Polis telah mengedarkan foto suspek yang terbabit dalam kejadian tembakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 ke semua pintu masuk negara di utara tanah air dan pihak berkuasa negara jiran. Ketua Polis Negara Tan Sri Nazarudin Husin berkata arahan itu dikeluarkan sebaik sahaja pihaknya berjaya mengenal pasti suspek. Beliau berkata pihaknya turut memperketatkan kawalan di lorong tikus di sepadan negara. Menurutnya, suspek dipercayai masih berada di dalam negara dan usaha mengesan lelaki itu sedang giat dijalankan. Nazarudin berkata siasatan awal pihaknya turut mendapati suspek menggunakan pistol separa automatik berkaliber 9mm semasa kejadian tersebut. Dalam pada itu, Polis Perlis dan Kedah turut meningkatkan kawalan serta pemantauan di sepadan Malaysia Thailand, terutama di lorong-lorong tikus. Ini bagi memastikan suspek kes tembak di KLIA berkenaan tidak meloloskan diri dari negara ini. Koordinasi dan sekatan jalan raya dilaksana dengan bantuan pasukan gerakan AM, PGA dan Angkatan Tentera Malaysia. Sebanyak 232 kes kebakaran terbuka direkodkan di Kelantan sejak 4 April hingga 11 April lalu. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Muhammad Wildan Azhari berkata, angka itu agak tinggi kerana berlaku dalam tempoh singkat iaitu selama 8 hari. Daripada jumlah itu, 181 kes babitkan kebakaran belukar, diikuti kebakaran sampah 27 kes dan kebakaran hutan mencatatkan 24 kes. Manakala selebihnya, 4 kes direkodkan membabitkan kebakaran hutan gambut serta kebun 3 kes. Secara keseluruhan, pihak bomba menerima sebanyak 752 kes kebakaran terbuka dalam tempoh 4 bulan bermula Januari lalu. Jumlah itu hampir bersamaan dengan keseluruhan kes pada tahun lepas iaitu 814 kes. Dalam pada itu, sebanyak 39 lokasi panas kebakaran terbuka telah dikenal pasti di Kelantan. Baik, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka.